Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Hello Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini ada satu berita yang pasti tergempar untuk Anda. Kita tahu pada hari ini beberapa pemimpin di negara yang sudah menjadi buah mulut orang untuk menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang. Kita tahu ada pemimpin ataupun ahli politik yang baik kita nampak, ada ahli politik yang kita nampak kurang baik ataupun jahat, terlibat kes mahkamah, rasuah, pecah amanah, pengubahan wang haram dan banyak lagi. Kita bercakap tentang kes mahkamah. Najib pada ketika ini sudah berada di penjara. Namun terdapat satu pemimpin yang kita boleh lihat dia ini berjiwa rakyat, tapi dia selalu membongkar sesuatu yang ada di dalam seseorang pemimpin yang ramai rakyat Malaysia tidak tahu. Pemimpin muda yang handsome ini, memang handsome lah beliau nih. Tapi beliau dikaitkan dengan kes mahkamah dan menerusi Facebook Najib Razak. Facebook Najib Razak, sudah pasti bukan Najib yang post mungkin ataupun admin, sebab sekarang Najib di penjara ataupun Najib, kita tidak tahu, yang telah ataupun telah mempersoalkan kes mahkamah Syed Saddiq. Kes mahkamah Syed Saddiq, Syed Saddiq diperintah bela diri terhadap semua 4 pertuduhan. Syed Saddiq Abdul Rahman hadir di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi keputusan kes pecah amanah, dana RM 1 juta dan pengubahan wang haram. Walaupun berita ini pada 27 September 2022, namun terdapat satu huraian ataupun ulasan daripada Najib. Tidak tahu Najib yang buat ulasan ini ataupun admin Facebook Najib Razak, sebab kita tidak tahu Najib di penjara dapat pegang telepon atau tidak. Tapi saya akan sampaikan kepada Anda semua. Jadi Anda perlu dengar sampai habis ataupun tonton video ini sampai habis. Anwar dan penyokong Pakatan Harapan mengatakan bahwa kes Najib sangat simpel. Terdapat jejak wang yang menunjukkan bagaimana dana itu memasuki akaunnya dan kemudian digunakan. Mereka berkata, tidak perlu membuktikan pengetahuan ataupun niat atau memberi sebarang alasan selagi ada jejak wang yang menunjukkan wang yang dimasukkan ke dalam akaun. Ya ketu, kalau macam tu kes Syed Saddiq adalah lagi terang bersulu. Jejak wang yang menunjukkan wang masuk ke akaunnya termasuklah dia menggunakan wang itu untuk membeli unit ASB atas namanya sendiri. Malah, kes Syed Saddiq lebih jelas berbanding kes Najib. Kita bandingkan kes SRC dengan kes Syed Saddiq. Kes Syed Saddiq ni yang pengubahan wang haram. Kes pecah amanah dana RM 1 juta dan pengubahan wang haram. Mahkamah diberitahu bahwa Syed Saddiq secara pribadi mengarahkan benarinya untuk mengeluarkan wang tersebut. Datuk Seri Najib tidak pernah menguruskan akaunnya. Kita bandingkan kes SRC dengan kes Syed Saddiq. Datuk Seri Najib tidak pernah meminta atau mengarahkan wang itu dipindahkan ke akaunnya, tetapi Syed Saddiq melakukannya. Mahkamah diberitahu bahwa Syed Saddiq secara pribadi mengarahkan bendaharinya untuk mengeluarkan wang tersebut. Datuk Seri Najib tidak pernah menguruskan akaunnya sendiri, manakala Syed Saddiq melakukannya, termasuk memasukkan sebahagian daripada wang itu ke dalam akaun ASB sendiri.
Manakala Datuk Seri Najib tak guna wang itu untuk pribadi. Tetapi hakim kata ianya bukan hak Najib untuk sedekahkan dana tersebut. Duit RM42 juta bukan hak Najib untuk sedekah, kata hakim. Syed Saddiq juga meminta RM900.000 daripada wang tunai RM1 juta itu dikelirkan selepas SPRM memulakan siasatan. Najib juga tidak pernah menggunakan ibunya atau mana-mana ahli keluarga sebagai alasan. Tetapi Syed Saddiq menggunakan ibu bapanya sendiri untuk berbohong bahwa wang tunai RM250.000 yang dia hilang datang daripada mereka, kononnya untuk pengubahsuaian rumah yang belum dibeli. Begitu jelas sehingga pihak pendakwa dapat menutup kes dengan begitu laju. Tuan-tuan dan puan-puan, Syed Saddiq diperintah bela diri terhadap semua 4 pertuduhan. Dan ini adalah respon Najib, dan beliau telah membezakan kes beliau dan juga kes Syed Saddiq. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat dengan apa yang disampaikan oleh Syed Saddiq ini. Adakah Najib ini adakah dengan apa yang diulaskan ataupun apa yang dihuraikan oleh Najib, adakah benar-benar Syed Saddiq ini menipu ataupun bagaimana dengan kes yang dihadapi Syed Saddiq, yaitu pecah amanah dana RM1 juta dan pengubahan wang haram. Ini kita pasti tergempar bila kita tahu Syed Saddiq melakukan begitu. Ini pasti mengejutkan parti muda. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah info yang tergempar hari ini. Walau bagaimanapun, bosku sekarang berada di penjara. Terdapat satu lagi berita yang tergempar. Ini betul-betul akan menggemparkan bosku Najib. Ini bukan cerita tentang Nizar Najib yang menjadi calon parlimen. Bukan cerita tentang kes Mahkamah Najib, ataupun bukan cerita tentang apa-apalah yang boleh membuat Najib gembira. Tapi ini adalah satu kabar berita yang buruk untuk Najib. Kita tahu Najib ini ada best friend, Najib ini ada kawan setianya, ataupun orang yang paling setia Najib, sehingga sanggup mati demi Najib mungkin. Beliau ini sangat-sangat kuat, orang kuat Najib, sangat setia kepada Najib. Namun terjadi sesuatu kepada Luqman Adam. Beliau telah diputuskan mahkamah untuk dipenjara sebulan dan sudah sah. Ini pasti menggemparkan Najib. Kita tidak tahu macam mana respon Najib setelah Luqman Adam dipenjarakan atas kes terlibat kes ugut. Tuan-tuan dan puan-puan, kes ugut dan juga menghina mahkamah. Bukan sekali tapi 2 kali. Bukan itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada kabar Luqman Adam ditangkap, lepas itu Nizar Najib jadi calon parlimen Pekan. Bukan itu saja tuan-tuan dan puan-puan, tapi ada satu keputusan yang paling tidak disangka Najib. Ini sudah pasti buat Najib kecut, buat Najib takut, rasa kecil, dan mungkin beliau bakal dipenjara selama-lamanya. Tidak tahulah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mendoakan juga Najib dipenjara selamanya. Tetapi ada satu keputusan mahkamah, keputusan jabatan penjara yang pasti menggemparkan Najib. Daripada Buletin TV 3 ada mengatakan, mahkamah, Datuk Seri Najib Razak gagal mendapat kebenaran Mahkamah Tinggi untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar keputusan jabatan penjara yang tidak membenarkannya menghadiri persidangan Dewan Rakyat Penggal ini. Mahkamah telah mengumumkan sidang Dewan Rakyat sudah berakhir. Najib gagal cabar keputusan jabatan penjara. Selamat tinggal Najib, bye-bye Najib. Apa boleh buatlah Najib. Yang penting kau jaga diri kau di penjara. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja info hari ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat politik di Malaysia.